membawa kepada perpecahan ataupun persekitaan di antara kita. Dalam surah Al-Hujurat, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minaz zann, inna ba'daz zanni ism, wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'da, ayawaddu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Sadaqallahul azim. Jadi kita cuba sentuh dua aspek yang membawa kepada persengketaan di kalangan orang Islam. Pertama, Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minaz zann. Wahai orang yang beriman, maksudnya orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan segala rukun-rukun iman. Kita ni beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada qadar. Tapi kadang-kadang kita punya perangai, tingkah laku tu tak menunjukkan yang kita tu beriman dengan Allah Ta'ala. Tu muskilah yang berlaku hari ini ni. Itulah tabiat. Ya, iman tu duduk dalam yang kita zahirkan tu, kena tak ataupun tak kena dengan iman tu. Sebab tu tuan-tuan, kalau melibatkan hukum hakam, melibatkan tingkah laku, Allah Ta'ala sering sebut Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Walaupun kita sebut bahawa iman tu satu benda yang bentuk teori, manakala amalan tu bentuk fizikal, praktikal, namun dia saling berkait. Mana tingkah laku kita itu menunjukkan nilai iman kita. Sebab tu kalau sentuh bab apa juga pun, dalam Quran baik, dalam hadis Nabi baik, sentuh iman. Contoh yang kita banyak sebut kan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga dia mengasihi saudaranya macam mana dia mengasihi diri dia sendiri. Kalau ikut direct translation, makna kalau tak beriman tu kafir lah. Begitu. Tidak. Ulama yang huraikan situ, maksud tidak beriman mana tak sempurna iman. Makna tingkah laku kita tu kalau tidak menunjukkan keimanan kita, maknanya iman kita tu cacat. Maka ulama mengklasifikasi keiman tu ada banyak level. Itulah makrifat yang kita duk bincang sebelum ni. Ni orang tasawuf, ni orang tarikat duk sentuh makrifat. Makrifat itulah bang, bukanlah pelik benar. Bukannya cepok-pok ni duk pegang bila kata makrifat tu tak payah sembahyang. Gila. Kalau tak khusyuk, tak payah sembahyang, tak kena Tuhan, tak payah sembahyang. Itu dia kena menurut Tuhan. Itu macam mana? Itu masalah. Bukankah Nabi terus sembahyang dulu? Kena kemudian. Jadi tanda kita kena Allah Ta'ala tu ialah bagus tingkah laku kita. Makin berkasih sayang sama kita orang Islam. Kalau ada sebab-sebab yang membawa pergaduhan, kita cari sebab-sebab yang boleh bawa perpaduan. Betul ke tidak? Saya suka bawa contoh, kalau orang Melayu ni kalau bak pergi kenuri. Kampung Pak Menteri awak ni belah gerik ni, kalau tank kenuri ni 2 minggu tak noreh yuk. Kita belah Kuala ni, Pekan ni tak adalah sangat benda macam itu. Kita tak ada istilah gotong royong, tak wujud dah belah Pekan ni. Semua catering je. Wallahualam lah, time PKP lagi lah tak ada gotong royong.
Belah sana tu, kalau kata nak kenuri lagi 2 minggu, rumah siapa-siapa pun, satu kampung tak nuri. Sibuk. Nak nak cari kemah, nak cari pinggan mangkuk, nak cari garam, gula, beras, buat risik, buat itu, buat ini. Sibuk. Meriah. Ni orang ni tumbuknya, orang ni bakurnya, orang ni potong batang pisang, orang ni tangkap lembu, orang ni elok je kerja. Elok je pakat. Tak timbul lah masa tu parti apa. Tengok. Masa tu ada timbul tak? Kau parti lain, kau parti ni. Tak ngam, duduk belah sana. Tak ada timbul apa itu pun. Elok je kerja pakat. Tak kenduri elok je pakat. Kenapa tempat lain tak elok? Bagi projek, bagi peruntukan. Dia timbul. Ni geng aku. Ni bukan geng aku. Atas dapat. Itu peliknya kita ni tuan situ. Semayang ni, tuan-tuan tengok semayang. Elok je, time PKP ni kita jarak lah. Kan? Tapi elok je duduk lansah. Tak timbul pun geng mana pun. Ada. Rawa belah sana. Banjur belah ni. Jawa belah nu. Ada. Bagi apa itu. First, soft pertama ni, Division 1. Jusa 54 52. Second sah tu grade 48. Second third sah lagi grade 41. Belakang lagi Khani, belakang lagi piun. Ada apa itu? Tak ada apa itu. Kita bagi elok je semayang. Tak ada timbul pun geng-geng mana. Tapi kenapa bila dalam kehidupan kita bagi-bagikan grade tu? Ini masalah kita. Masalah. Kita suka cari faktor yang bergaduh. Sebab tu dalam Islam ni tuan-tuan, kalau ada 5 sebab untuk kita bergaduh, cari 10 sebab untuk kita jadi bagus. Kita lelaki bini enggak? Memanglah ada je kita tak berkenan kat suami kita tu, abang haji kita tu. Ada je tak berkenan. Ya, kalau ada 10 sebab kau tak berkenan kat abang haji kita, cari 20 sebab untuk kita bagus dengan dia. Dengan JK masjid ni kita tak ngam, ada 10 benda kita tak ngam. Cari 20 sebab yang bagi kita ngam dengan dia. Sebab apa? Setan tu lah kerja. Setan ni itulah kerja dia. Apa dia? Bagi berkelahi. Setan ni tak suka tengok lelaki bini duduk elok-elok. Setan ni tak suka tengok orang Islam kawan elok-elok. Setan tak suka tengok jiran elok-elok bagus. So dia akan cari jalan untuk bagi bergaduh. Bila kita bergaduh, kita stres, sengketa. Itu yang dia suka. Bila bersengketa, dekat dengan dia, geng neraka. Sebab tu dia seronok. Kalau kita pakat elok je, benda baik, bagus, laki bini elok, buat benda taat elok, kan? Dia tak ngam, dia tak suka. Sebab lari daripada geng dia. Ni. Pemimpin yang adil akan dapat dengan arah pada masa esok. Peniaga yang amanah akan duduk bersama Nabi akhirat esok. Sukar nak buat. Jiran yang baik dengan jirannya, Nabi jamin syurga. Kenapa Nabi jamin syurga jiran dengan jiran? Sebab sukar nak jadi bagus jiran dengan jiran. Ya, awak tak ada masalah, Ustaz. Awak dengan jiran awak ni okey je, tak ada masalah. Rasa awak pun ahli syurga lah, insyaAllah. Confident apa itu. Kita rasa kita bagus apa itu. Kita tak tahu yang kucing kita pergi berak dekat kereta orang sebelah, kita tak tahu. Kita tiap hari apa itu. Yang anak kita main bola, tendang, kena cermin orang sebelah, pecah cermin, kita tak tahu. Kita basuh kereta, ayah kereta kita tu melimpah masuk rumah orang sebelah, kena pokok kucing, mampus pokok kucing. Kita tak tahu. Sedar ke tidak kita buat benda tu? Tak sedar. Kita pasang radio kuat-kuat, orang sebelah tak boleh tidur. Kita anak teruna kita pakai motor, maklumlah motor baru, peres minyak,
Sampai anak jiran sebelah tak boleh tidur. Berapa ramai kes tu berlaku, kita tak sedar. Saya tanya terang, berapa kali tuan-tuan pergi jumpa jiran sebelah, tanya, ada tak awak buat salah? Ada? Haram. Saya tanya terang ni, pernah tak kita buat, pergi tanya jiran-jiran kita, kiri kanan depan belakang, minta maaf tuan, minta maaf yung, tanya, ada tak sepanjang kita berjiran ni awak ada buat salah? Ada tak? Tak pernah. Never. Tak usah kata jiran sebelah. Kita jadi suami, pernah tanya bini kita tak? Ayang kita dah kahwin 30 tahun, pernah tak abang buat salah? Haram. Tak pernah. Kita rasa kita perfect. Mana ada buat salah. Kan? Aku ni haji lagi pula, bagus, ahli masjid, mana ada buat salah. Inilah tabiat kita. Kita rasa kita perfect. Kita tak ada rasa kita bersalah manusia. Sebab tu Nabi kata, orang yang menjaga hak jiran dia tadi, aku jamin syurga. Orang meniaga yang amanah, bukan senang dia berniaga amanah. Tengok McDonald tak? McDonald. Cuba tengok iklan ni. Tengok tak iklan McDonald? Burger tu, iklan. Masya Allah, besar benar apa ya? Tengok iklan TV. Nak kokok seksa nak mampu punya besar. Cuba tuan-tuan beli tengok. Besar mana? Tuan-tuan beli besar mana? Iklan besar ini, beli besar itu. Tipu. Haram tu. Tak ada siapa tegur. Kan? Niaga tipu haram hukum. Dapat pendapatan tu haram tu. Siapa pun tak pernah tegur. Yang mereka sibuk baca doa nisfu Syakban bid'ah. Itu mereka sibuk. Yang benda-benda rupa ini melibatkan hal haram, tak ada siapa berani tegur. Tak ada. Pasal apa? Dia pun penasihat juga. Dia pun penasihat McDonald juga, penasihat pizza, penasihat apa kan. Dia tulis bawah kecil, tulis bawah tu, ini hanya iklan saja. Dekat gambar tu punya besar tu, dekat bawah tu tulis kecil, ini hanya ilustrasi, pelukis, bukanlah gambar sebenar. Tulis kecil bawah tu. Kita tertipu dengan gambar besar tu. Tipu. Sebab bila beli barang yang tak ada depan mata, itu dipanggil bai'us salam. Bai'us salam ni ikut rupa. Macam kita tuan-tuan beli rumah, rumah tak ada lagi. Rumah tak ada lagi. Dia kalau rumah dah siap, rumah tak ada lagi, baru dalam plan. Maka kita ikut gambar tu. Tengok gambar. Okey. Dinding rupa ini, tiang rupa ini, tingkap rupa ini, beranda rupa ini, push macam ini. Dia tunjuk. Mana kalau kita siap esok gambar tak sama dengan tu, kita boleh inquiry. Tak sama. Benda tu cerita dalam Islam. Tuan-tuan jangan ingat Islam dia bergambar tasbih ya. Itu dah kesilapan kita. Islam ni daripada kita beranak sampai mati cerita. Tuan-tuan faham tak itu? Baik. Ijtanibu kaseeran minaz-zann. Jauhilah banyak daripada zan. Zan apa? Buruk sangka. Inna ba'daz-zanni is. Sesungguhnya sebahagian daripada zan itu dosa. Sebahagian, bukan semua. Makna apa? Macam mana yang kata zan tu dosa? Su'uzan, buruk sangka. Macam mana buruk sangka tu macam mana? Benda yang zahir kita nampak bagus. Yub tu kita tengok tak pernah mari masjid. Tiba-tiba mari. Baik sangka kita. Maknanya dia nak berubah tu, nak jadi bagus. Nah, ini dah. Tengok-tengok kawan tu tak pernah mari masjid. Tak pernah mari surau. Tiba-tiba nampak hari tu. Kita kelui dari jauh je. Dengan kawan kita. Ada orang bawa kena tangga masjid nampak. Kita kelui orang itu. Kita sindir dia. Kita perli dia. Kawan tu baru nak pinjak tangga langsung tak edit. Balik gitu je. Kita dah buruk sangka dengan dia.
Tak lah Ustaz. Sebelum ni tak pernah mari masjid pun. Kenapa tiba hari ni datang? Ini mesti YB datang. Sebab tu datang. Tu ayat dia tu. Ini mesti nak pilihan raya dekat. Nak jadi calon ke apa ke. Itulah kita lah. Sebelum ni tak pernah sedekah, tiba sedekah tu. Tak nak pakai tudung, tiba pakai tudung. Kita buruk sangka dengan dia. Tak pernah buat baik dengan kita, tiba-tiba buat baik, kita buruk sangka dengan dia. Tak boleh. Kalau benda yang zahirnya baik, kita tak boleh buruk sangka. Kita terima. Mungkin dia nak berubah, dia nak jadi bagus. Bagi dia ruang. Kalau dia rasa segan, baru masuk, dia nak baru masuk kelompok masjid surau, panggil dia duduk dekat. Anggap dia tu dah lama datang. Jadikan dia tu mesra dengan kita. Ni dah kita duk nilai dia tu macam mu'alaf, baru nak masuk Islam. Tu orang yang baru masuk masjid tu jauh sikit. Sah belakang, tepi, lucu. Kan? Ni depan, ni semua ahli syurga dulu. Ni tu imam. Ni baru masuk masjid ni duduk tepi sikit. Bang, ni perangai yang berlaku di kalangan kita yang menyebabkan orang nak jadi bagus, tak jadi dia bagus. Sikap kita tu. Bukan kita nak tarik dia orang datang masjid. Yang datang pun belah. Ni satu. Jadi yang kata buruk sangka tak boleh ni, yang zahirnya nampak dia bagus. Tiba-tiba kita hukum dia tak bagus. Ya ke dia tu? Kot nampak berlakonnya kot. Kita sangka begitu. Sangka tu salah. Tak boleh. Tambah kita zahir kalau buat dengan ungkapan, kita bubuh dalam Facebook, bubuh dalam status pula. Peli-peli kawan tu. Tak boleh. Habis buruk sangka macam mana yang boleh? Kenapa Tuhan kata inna ba'daz zanni ismun? Sebahagian je, yang sebahagian lagi boleh. Tak mana? Yang memang nampak zahirnya sana. Kita tengok jalan sebelah bawa masuk rumah dia bini orang. Kita tahu tu bini orang lain tu, bukan bini dia. Tak boleh buruk sangka Ustaz. Mereka nak bincang kot. Bincang apa? Pukul 2 pagi masuk dalam rumah. Senyap-senyap masuk rumah. Itu kena buruk sangka. Duit syarikat, duit masjid, elok-elok je manage okey, tiba-tiba hilang 200,000. Kena baik sangka Ustaz. Tak boleh buruk sangka, korok mereka. Itu tak betul. Itu tak boleh lah SPRM mari cek. Polis pergi cek. Tak boleh lah itu. Dah. Sebab nampak terang-terang. Yang baru nikah apa? Yang masuk berita baru ni, kartel. Awak pun tak faham kartel ni. Dulu nama handphone. Sekarang ni dah jadi nama istilah dah. Dulu kartel daging. Ni kartel apa pula dah? Projek. Yang Jabatan Serta Jenayah sebut. Dia seorang, dia dapat tender bilion-bilion. Dia seorang je. Dia buat syarikat beratus-ratus, syarikat tipu. Syarikat tipu. Dia buat itu jadi masuk tender ni masuk tender. Rupanya dia seorang punya. Buah nama JK semua tipu. Boleh datang apa itu pula dah. Dapat cek baru ni 3.5 juta cash dalam rumah. Cash dalam rumah 3.5 juta. Total dalam rumah ada berapa duit? Level-level kita ni dekat rumah ada berapa duit? 300 tu okey lah kan? 300 logik lah. Sekarang aku ada tayar bancit ke apa ke, 300-400 tu ada lah kat tangan. 3 juta kat tangan melampau. Cek pula rumah nilai 29 juta, kereta mewah 15 biji. Ambil. Kita keluar ayat, jangan buruk sangka Ustaz. Tak buruk sangka macam mana? Kalau macam tu punya cerita. Ada tempat yang kita boleh buruk sangka, ada tempat tak boleh. Tak mana? Kalau nampak memang ada tanda-tanda. Macam anak kita, tiba-tiba je berubah perangai. Daripada elok bagus jadi tak bagus. Kawan kita, daripada elok pakai tudung tiba tak pakai. Kawan kita daripada elok pergi masjid tiba tak pergi. Itu kita pergi tengok, pergi tanya apa hal? Dah jadi geng lain ke macam mana? Dah masuk geng satu lagi, tak payah masuk masjid.
Ya, dah sampai makrifat tinggi dah. Yang orang masjid ni semua rendah, low class. Semayang kat bawah, kami semayang kat atas, dia kata. Ni pokok ni. Kuala bang, ni bukan cerita Ipoh kalau start tak. Kuala ni. Dah ada geng ni. Dia tiap-tiap hari semayang kat atas. Nabi pun semayang kat bawah. Nabi SAW ambil perintah semayang dia kat atas tu, perintah solat. Nabi semayang kat bawah. Jibril mari ajar macam mana cara semayang, rukuk, sujud, waktu semayang semua Jibril ajar. Ni dah, lema tiap-tiap hari semayang kat atas. Handai benar, kalahkan Nabi. Itu cerita. Tu yang ramai follower. Tu yang masjid tak pergi. Ustaz-ustaz ni semua tak betul. Iman tak sah. Mampu. Dia pandai lagi pada orang lain. Bala. Macam ni bala bang. Musibah yang berlaku. Ya, habis semua orang tak betul. Itu masalah. Sebab tu buruk sangka ni huduh no. Sebab apa? Sebab boleh bawa pada persekitaan. Iyyakum wazzan. Jauhilah kamu akan zan, buruk sangka. Fa inna zanna akzabul hadis. Sungguhnya zan itu ialah ungkapan yang paling dusta. Wala tajassasu wala tahassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru. Hadis tu panjang maksudnya. Dia relate dengan ayat Quran yang kita nak baca ni. Mana? Wala tajassasu. Tajassus ni kalau ikut istilahnya, kalau jasus ni spy. Jasus. Spy ni apa kerja? Apa kerja spy? Menyelinap. Menyelinap. Rupa macam orang biasa je. Jadi tukang sapu sampah lah. Jadi orang gila lah. Jadi orang bengong lah. Tapi menyelinap dia masuk. Jabat orang, masuk sana, masuk negara orang, cari data. Untuk apa? Untuk bawa kepada geng dia. Itu spy. Lebih kurang tu lah. Wala tajassasu. Jangan duk menyelinap, jangan duk menyelongkor. Bahasa Perak tu betul, nyelongkor. Tahu nyelongkor? Tak tahu juga. Renti kan duk kepala. Baru jumpa perkataan nyelongkor. Apa? Duk cari Robik. Robik tak tahu. Ya Allah, duk cari. Nampak Haji ni macam nak lawan dengan aku, jadi AJK masjid ni kan. Pergi cari file. Pergi cari. Dia orang mana asal? Oh, asal orang Tepin. Pergi cari. Tepin kat mana dia kerja dulu? Oh, pejabat tanah. Pergi pejabat tanah Tepin. Pergi korek tu. Pergi buka file. Pergi cari. Oh, kena tendang dari pejabat tanah. Baru tahu. Oh, pernah songlak duit. Benda cerita dah 30 tahun sudah kan cerita. Korek. Pergi cari. Nak pergi cari buruk orang tu. Kobik di situ. Cerita sana, cerita sini. Untuk apa? Untuk aibkan kawan kita. Punca pasal apa? Buruk sangka tadi. Yalah. Ini berlaku benar dalam kehidupan kita bang. Nombor satu paling tak guna ni orang politik. Ni bab ni orang politik cukup glamour bab-bab macam ni. Cari silap orang. Cari. Tak payahlah. Nah, kita jadi isteri pun kau pergi kobik handphone lelaki tu. Tengok ada tak miss call. Tengok ada tak WhatsApp yang boleh delete, boleh check ke WhatsApp delete. Tak tahulah, aku ada orang yang pakar IT ni dia boleh cari. Dia ada satu istilah dia panggil apa? Postmortem, IT postmortem. Dia ada benda dia boleh cari. Autopsi dia panggil. Saya tak pasti sini kita ada, tapi setengah tempat ada, dia boleh check. Oh, pergi hantar ke center tu,
pi curi SIM card laki kita tu, pi hantar kat center. Cek tengok ada tak nombor janda mana ke, nombor awet mana ke, call laki kita ke, pi cari. Tak payahlah kak. Tak payah. So far kita nampak laki kita tu bagus. Nak bagus, jaga kita elok-elok, semayang elok, puasa elok, dengan anak-anak bagus, sudah. Mana ada orang tak ada cacat, mang? Saya tanya tu soalannya. Mana ada orang lahir-lahir jadi wali terus angkat tangan? Sayyidina Umar pun nasir, macam mana cerita tu, tak buka ziarah, macam mana cerita Sayyidina Umar? Masa zaman jahiliah, dia jangan sebut nama Muhammad. Siapa sebut nama Muhammad depan dia, dia cabut pedang selalu. Jangan sebut nama Muhammad depan aku. Aku kat tengkuk. Oh, dia punya gangster. Tapi bila dengar Rasulullah wafat, setelah dia masuk Islam, jadi sahabat yang kuat defend Nabi. Bila Rasulullah wafat, heboh kata Rasulullah wafat, dia bawa pedang pusing kota Madinah. Sayyidina Umar bawa pedang pusing kota Madinah. Siapa kata Muhammad mati? Angkat, cakap. Tak siapa berani bang, nak mampu. Berani. Punya sayangnya ke Rasulullah sebab dia jadi orang yang kuat dengan Nabi ni, dia sayang sangat Rasulullah. Tak dibenci benar Nabi. Tapi boleh berubah jadi orang bagus. So Islam ungkit balik ke yang lama tu. Nabi ungkit lagi ke yang lama-lama tu. Tak, Nabi tak ungkit. Abu Jahal ni orang yang paling kuat lawan Nabi. Tapi anak dia orang yang cukup kuat backup Rasulullah, Ikrimah. Panglima perang lagi. Ada Nabi ungkit, ada Abu Bakar ungkit? Tak ada. Kita ni punya musuh dengan orang ungkit no, hantar tak Tok Wan hang dulu, gangster kampung ni. Kita benci kat Tok Wan dia, sampai ke cucu kita benci. Betul ya? Dan bukan apa pun. Tok Wan dia dulu curi awet kita. Tu je cerita nak. Cerita 50 tahun sudah. Cerita tu 50 tahun sudah. Yang awet kita tu pun balance dah lari dah, balancing dah lari pun. Orang kata dah ngempor yuk. Tahu ngempor? Ngempor tak tahu, takut no. Ngempor dia dekat dengan tumpur dah, dekat-dekat dah. Tu cerita. Benda yang gitu kita ungkit balik. Pasal apa? Bencinya kita pada seseorang. Sebab tu konsep kita mudah je bang, tuan-tuan. Kalau nak marah pun pada-pada lah. Kalau tak suka pun pada-pada. Pada-pada. Kalau sayang pun pada-pada. Suka pun pada-pada. Jangan over sangat. Jangan tunjuk sangat. Sebab orang yang ekstrim ni, itu sikap dia. Kalau suka, hoi. Kalau geng dia tu, parti dia ke, geng dia ke, mazhab dia ke, geng tak kira lah, kampung dia ke, kroni dia ke, salah macam mana pun betul. Itu salah. Kalau bukan geng dia, bukan parti dia, bukan mazhab dia, semua tak betul. Itu pun bala juga. Itu. Hidup ni natural je. Betulkan salah ke, itu bergantung kepada fakta. Mungkin dia anak kita, mungkin dia kawan kita, mungkin dia boleh salah. Memang nampak dia tu bukan geng kita, mungkin dia pernah musuh dengan kita, tapi ada kala mungkin dia betul. Seseorang tidak selama-lamanya betul, seseorang tidak selama-lamanya salah. Cuba terima fakta tu. Ni jadi masalah kita ni. Berpatah arang berkerak rotan. Berpatah arang berkerak rotan, memutuskan jambatan. Tu cerita tu peribahasa Melayu. Tu tak semiok ni peribahasa. Sepatut Dewan Bahasa Pustaka ni haram ke peribahasa tu.
Kalaulah Nabi berpatah haram kat rotan dengan para sahabat, kalaulah Nabi berpatah haram kat rotan dengan umat, lama Nabi belah. Bukankah Nabi dihambat daripada tanah airnya sendiri, dimusuhi oleh orang kampungnya sendiri? Bila Nabi pulang ke Mekah dengan 10,000 bala tentera, kalau ikut kita, Nabi pergi katuk habis orang Mekah. Berpatah haram kerat rotan kan. Oh, kau itu action dengan aku, mari aku pelupuh seekor. Dah. Nabi tak. Nabi kata siapa yang duduk di rumah Abu Sufyan, Abu Sufyan adik-beradik dia lah, anak-anak dia. Aman dia. Siapa duduk dalam Masjidil Haram, aman dia. Maknanya siapa yang tak angkat pedang lawan Nabi, tak ada masalah. Nabi biar itu. Itu akhlak. Akhlak Rasulullah. Siapa kita? Sekali orang tu lawan kita, kita lawan sampai sudah. Lawan dalam pemilihan parti je, lawan dalam pemilihan AJK masjidnya, lawan dalam bisnes berebut tender je. Biasalah competition ni biasa. Kita tengok boxing, Mike Tyson lah main. Mike Tyson lawan, dia tumbuk kawan tu je, kalau mentong pergi. Tapi bila tumbang je kawan tu, ref kata dia pun menang, dia pun ambil, jumpa kawan tu peluk. Sorry, dia kata sorry. Profesional. Tadi dalam gelanggang je, ni keluar kita okey lah. Pergi minum teh sekali. Ni nak selagi sekali ada competition, berebut jawatan AJK ke, berebut jawatan dalam parti ke, berebut apa tender ke apa ke, engkau musuh aku selama-lama. Tu bala. Be professional lah. Kalau nak masuk parti, standard lah macam tu, biasalah competition. Tidak tahu usah masuk parti. Main bola, standard lah, ada menang kalah. Oh, nak menang semua, mana boleh. Ada menang, ada kalah. Tak mau terima kalah, nak menang semua, buat piala sendiri. Awak cadang begitu ya. Nak menang semua piala, buat piala sendiri. Bubuh kat rumah 5-6 piala tak apa. Orang tanya, ni lawan mana? Tak ada lawan mana, buat piala sendiri kat kedai. Johan daerah, Johan negeri, Johan piala Melaya. Orang tanya, mendapat bila lawan? Tak ada lawan mana, sendiri buat piala. Tak apa. Hidup ni memang apa itu, persaingan. Tapi jangan jadikan persaingan tu, persengketaan tu. Nabi kata, wala tanafasu. Bersaing tu biasa, dalam perniagaan memang bersaing. Dekat kerja pun bersaing, nak naik pangkat tu biasa, positif. Tak adalah peningkatan kalau tak ada persaingan. Tapi bergaduh dengan sebab persaingan tu yang dilarang oleh Islam. Kita kena terima. Bukan rezeki kita. Tu kata qada qadar. Bukan jodoh aku dapat kat dia, tak apalah, aku carilah wek lain. Bukan rezeki aku tender ni, cari rezeki lain, tender lain. Bukan rezeki aku tahun ni naik pangkat, mungkin tahun depan. Mungkin rezeki tahun ni aku jadi calon, mungkin tahun lain. Ni bertekak bak jadi calon pun jadi isu. Ni masalah. Mana lagi penting, kepentingan peribadi kita ke kepentingan ummah? Ingat, dalam kaedah Islam dia tak lari benda tu. Al-maslahatul ammah muqaddamatun 'ala al-maslahatil khassah. Tu ingat. Tu kaedah dalam fiqh, tu kena faham. Maslahat umum didahulukan daripada maslahat personal. Itu kaedah tu. Memang ulama letak siap. Kepentingan ummah penting ke kepentingan geng kita penting? Itu kena fikir buat tu. Tak tahulah tuan-tuan faham ke tak, saya tak tahu. Rasa faham kot. Ingat, zaman siapa? Zaman Andalus tak silap saya ke zaman Empire Osmaniyah, saya tak ingat. Masa tu dah berlaku persaingan antara, sebab kita faham bila jatuh Umayyah, jatuh Abbasiyah, Empire Islam ni dah pecah.
Dia banyak bani-bani, banyak puak-puak yang claim dia tu khalifah. Naik Bani Saljuk, naik Bani Buih, naik Bani Taulun, naik Bani Mamalik di Mesir, macam-macam kerajaan naik. Masing-masing claim dia tu khalifah. Macam-macam. Dan berlaku persaingan antara kerajaan-kerajaan Islam tadi. Sampai berlaku, tak salah saya di Andalus. Ya, jadi masa tu memang dah ada tanda-tanda nak pecah kerajaan Andalus tu. Mari kerajaan daripada England ni, geng-geng Eropah ni, Perancis apa semua ni pergi ocok geng yang kerajaan Islam tadi supaya pakat dengan dia, lawan geng satu lagi. Tapi dia berfikir waras, mujur dia berfikir dengan waras. Sampai ada orang petikai dia, Syekh cakap Arab dah, takkan cakap Perak pula kan. Itu cerita. Bukankah yang kita tu musuh kita juga? Kalau kita angkat dia jadi bos, kita jadi kuli lah. Sama lah kita pergi sokong orang putih no, apa beza? Ni dia jawab. Pemimpin Empire Islam ni jawab apa? Kalau aku sokong sama Islam, kalau aku jadi kuli pun habis sangat aku bela kambing. Jadi gembala kambing. Kalau aku pergi sokong Mak Saleh kafir tu, aku jadi gembala babi. Nak pilih nak mana? Nampak cara politik berfikir. Orang Islam kena fikir macam tu. Faham ke tak? Tak faham saya tak tahulah. Kena makan kismis banyak sikit lah. makan madu banyak sikit. Jangan sebab kita tak geng sama kita, perpaduan ummah kita gadaikan. Jangan. Duk cerita 30 tahun sudah, dia tak ngam dengan kita dulu ni. Hak lepas tu lepas. Hak nak ngadap ni. Saya selalu sebut mana-mana tempat pun. Saya selalu sebut mana-mana masjid pun. Tak kira lah geng mana, masjid mana, saya hayun semacam. Saya kata ingat satu benda, saya kata. Apa dia? Jangan sampai anak cucu kita besok maki kita dalam kubur. Tak guna punya Tok Wan, tak guna punya opah. Kenapa gadaikan negara ni pada orang lain? Ingat satu benda tu ya bang. Ingat satu benda tu ya. Tuan-tuan nak pilih, nak yang mana? Nak permusuhan ke, nak perpaduan? Kalau nak permusuhan, memang musuh memang senang cari. Nak bersatu umat Islam tu yang susah. Saya ambil masa 5 minit sebelum naik fajar. Nak berah 5 minit. Wala salasun lazimantu li ummati, kata Nabi. Ada 3 perkara yang tak boleh lari daripada umat aku, kata Nabi. Tu kata Nabi ni hebat. Dia boleh cerita apa akan datang. Mana 3 benda, 5 penyakit umat Islam, umat Nabi Muhammad. 3 benda ni memang payah nak hilang. Pertama, at-tiyarah. Tiarah ni bahasa Arab. Orang Arab ni, di PA dia kalau keluar rumah, ada nampak burung terbang, dia tengok. Burung nak terbang ke burung terbang, dia tengok. Kalau terbang belah kanan, okey. Kalau dia ngadak burung terbang belah kanan, okey. Okey. Kalau burung tu terbang belah kiri, dia masuk balik rumah. Soi. Sie. Ada letak kena tu tengah jalan tu. Tak jadi. Masuk balik dalam rumah. Tak jadi. Kalau nak niaga pun tak niaga hari tu. Kita orang Melayu tak ada apa itu. Ada tuan-tuan keluar rumah tengok burung tu. Tengok. Lantak pi lah burung terbang mana. Ke tak terbang mampu ke burung lantak pi. Tak ada kisah kita pun. Kalau kelin, bewok. Kelin. Tengok. Kalau bewok ni tengah jalan, dia tak jadi. Sier. Tu kelin cerita. Kita tak ada istilah tu. Di cerita Melayu ada. Kalau pinggan jatuh, tu musibah. Tengah-tengah jatuh pinggan. Tu anak nak mati ke apa, laki lari ke apa. Tu cerita Melayu. Salah. Jadi memang ada PA orang Arab macam tu. Tu yang pertama. Memandang sial satu benda. Yang kedua, hasad. Hasad ni tak boleh hilang. Saya sebut hasad ni ada 3 level. Dengki ni ada 3 level.
Pertama, kita tak senang tengok kawan kita dapat nikmat. Jiran ke, adik-beradik, kawan pejabat, tak kira lah. Kawan parti ke, sama-sama geng, tak kira lah. Kawan tu dapat pangkat, dapat pujian, dapat duit, dapat apa, kita tak senang. Tak senang tu hasad. Tapi tu level bawah lah. Kita cuma tak senang je, kita tak buat apa pun. Kita cuma, hati tu tak apa seronok. Tak senang tengok orang senang. Tu. Kadang-kadang kita tak perasan. Tak ada Ustaz, awak tak ada hasad dengki ni. Tak ada. Kita pun tak perasan, kita tu hasad dengki kawan. Tak perasan. Tapi masa kawan tu hilang nikmat, contohlah, saya bagi contoh. Kawan kita tu, lelaki dia bagi gelang. Ni orang perempuan punya cerita. Orang perempuan pula dah. Sekarang ni dapat lelaki bagi gelang apa, update dalam status. Birthday, anniversary yang ke-10 nikah. Habi bagi gelang 15,000. Gelang mahal, gelang sekarang kan mahal bang. 15,000 gelang, bubuh update dalam status. Kita pun tengok, oh ni jiran sebelah punya status ni, bengkak je perut. Tapi tak perasan. Kita tak nampak sangat pun, kita rasa biasa lah, kita rasa biasa. Tiba-tiba besok 2-3 hari close status, gambar teriak, apa hilang gelang, orang curi. Contoh. Tiba-tiba kita rasa seronok. Kita tu yang duk baca status tu 2-3 hari sudah, tengok baca yang sama status sama, rasa lapang, senyum seseorang itu. Badan, muka, kata hati tak cakap pun, tapi hati tu rasa seronok. Dengki. Benda tu dah ada dalam perut kita, kita tak perasan. Ini musibah umat kita. Itu pertama, kita tak senang tengok orang senang. Yang kedua, kita berangan-angan nikmat tu hilang. Tak apa, tak lama dah tu gelang tu, tak lama lah kawan kau tu, tak lama dah pangkat kau tu, lama jatuh dah balik. Kita mengharapkan nikmat kawan tu hilang. Dan yang ketiga paling teruk, kita usaha untuk bagi hilang benda tu. Macam-macam lah. Kalau kat pejabat, cara pejabat lah. Dalam parti, cara parti lah. Bisnes, cara bisnes lah. Pergi santau kawan bisnes kawan tu ke, bagi lingkup, pergi hantar tak bomo lah, pergi buat viral kata dia tu pasal apa nasi dia laku dia buah ganja lah, macam-macam. Ini lagi yang ketiga kata Nabi, su'uzan, buruk sangka. Maka datang seorang sahabat tanya Rasulullah, macam mana nak bagi hilang benda ni? 3 benda ni, memandang sial satu benda, hasad, dengki dan buruk sangka. Macam mana nak bagi hilang? Nabi kata, iza hasadta fastaghfir. Jika kamu datang rasa tak senang dengan kawan kita, istighfar. Itu hasutan syaitan. Dia main bisik dalam perut kita. Istighfar. Syukur dengan apa kita ada. Kita nampak zahir orang tu dapat nikmat, kita pun dapat nikmat juga, cuma kita tak perasan je. Kita je tak perasan. Istighfar. Terima qada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kamu buruk sangka, kata Nabi, jangan percaya. Dia mari buruk sangka ni. Kita sangka kawan tu gitu, kita sangka kawan tu gitu. Kita terima. Kita iya kan. Betul tu. Memang macam tu. Habis. Jangan iakan apa yang syaitan bisik kat telinga kita. Yang ketiga kata Nabi, jika kamu rasa mungkin benda buruk akan berlaku, pandang sial satu benda apa tadi kata Nabi, teruskan. Kamu nak pergi berniaga kan? Dah siap barang pack dan berniaga, pergi berniaga. Kamu dah siap dah nak pergi minang anak orang tu. Tiba-tiba datang tanda konon-konon ilmu kita mengaji tu kalau macam ni sial, pergi minang ni tak laku. Ada orang faham kot tu. Tak ada, teruskan kata Nabi, teruskan. Jangan percaya bisikan syaitan. Itu 3 benda tu Nabi ajar pada kita. Supaya apa? Supaya umat Islam ni saling duduk berkasih sayang. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu sama-sama Islam ni bersaudara. Sebab itu adalah ciri-ciri orang yang nak masuk ke syurga Allah Ta'ala. Orang yang masuk syurga Allah Ta'ala ni, pertama hubungan dengan Allah settle. Yang kedua hubungan dia dengan manusia settle. Sekurang-kurangnya saya pesan nak masuk Ramadan, sehari 2 kita nak masuk Ramadan.
Ya, dua benda kita buat kalau kita rasa lain payah sangat. Sunnah ni banyak bang. Yang dia faham sunnah makan kurma. Ni sibuk benar saya kurma nak bulan puasa. Nak. Baguslah, taklah salah. Tapi bukan itu je sunnah. Banyak lagi sunnah lain. Sunnah yang tak payah model. Saya ajar dua benda, minta dua benda yang tak payah model. Pertama, senyum. Mulai hari ni tuan-tuan jumpa kawan-kawan ke tak kawan ke, cuba latih senyum. Tahulah kita tu sajan, konduktor kawat, misal melintang, tahulah. Tapi cuba-cubalah senyum. Jumpa orang senyum, apa salah? Tak rugi senyum kat orang. Sebab bila kita senyum, pertama kita menghilangkan stres kita sendiri. Itu Ghazali sebut dalam kitab. Bila kita senyum, kita menghilangkan stres kita sendiri. Cuba kak, kalau kita stres, cuba tengok cermin kak. Kak ada cermin kan, perempuan ni banyak cermin. Bila stres, cuba tengok cermin kak. Cuba tengok muka kita dalam cermin tu, lawa ke tak lawa? Uduh menor apa? Cuba senyum. Dandan baik. Senyum. Nabi kata, menghilangkan stres kita sendiri. Yang kedua, kita membahagiakan orang lain. Orang tengok kita seronok. Biar kita duduk dalam masyarakat, orang tengok kita seronok. Muka kita tu senyum semua. Walaupun kita tu banyak masalah. Ya, awak banyak masalah Ustaz. Ingat Nabi tak ada masalah. Ingat sahabat tak ada masalah. Lagi teruk daripada kita. Kita habis sangat. Tadi tak bagi sahur je. Itu je. Udah masak sampai ke petang. Apa, bini lambat masak? Tak dan. Sahur tadi. Oh, muka macam tak berak 4 hari daripada pagi sampai petang. Tak payah. Cuba-cuba latih senyum kita dengan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tak boleh bantu orang lain, kita tak boleh tolong orang lain, jangan susahkan orang lain. Itu je. Itu je. Kalau nak bantu ni kena duit, kena ada modal, kena ada kederat. Kita tak boleh bantu orang tua, jangan susahkan orang tua kita. Kita tak boleh tolong adik-beradik kita, jangan susahkan adik-beradik kita. Kita tak boleh sokong satu benda baik, at least kita iklankan dia. Jangan kita pula yang membangkang satu benda baik. Kita tak boleh tolong orang tua, kita nyusah orang tua pula. Contoh mudah, parking kereta. Nak parking lah, parking lah elok-elok dalam petak dah, elok, ngam-ngam je. Tengok orang sebelah. Masa nak parking tu tengok orang sebelah, boleh tak orang tu keluar? Kalau orang sebelah ni gemuk, boleh tak masuk dalam kereta? Cuba fikir itu. Saya macam tu, sebab saya bergemuk. Itu perasan. Sebab aku pernah jadi. Maki orang sebelah. Haram sungguh. Ni parking sampai sekaki lebih. Kita nak buka pintu tak boleh. Terpaksa ngundur pula dulu, suruh bini masuk kereta pula. Itu pula. Tak menyumpah serana. Hidup kita manusia ni tuan-tuan, kalau tak boleh bantu orang, jangan nyusahkan orang. Kalau kita tak boleh khidmat untuk negara, tak boleh bantu negara, jangan jadi penjenayah. Memeningkan orang. Kita duduk pejabat, tak boleh bantu orang, tak boleh senangkan pejabat kerja. Jangan kita pula bagi buruk status pejabat kita. Orang buat kerja kita kacau. Orang tu elok-elok kita fitnah dia, bagi lingkup. Ni ada bang, ada orang macam tu perangai manusia. Ubah-ubah. Ni demi Ramadan yang nak datang ni tuan-tuan. Itu saja. Saya yakin kalau itu kita boleh ubah, insya-Allah. Insya-Allah. Umat kita akan jadi umat yang terbaik semula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala rahmin. Allahumma al-haqqa haqqan wa zidna al-batila batilan wa sallallahu alaihi wa sallam. Wallahu a'lam.